Hai semua, kita bertemu lagi dalam kelas online bersama Cikgu Afiq. Baiklah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran reka bentuk dan teknologi. Seperti yang kamu lihat dalam skrin sekarang, pada hari ini kita akan mempelajari tajuk Kenali Mata Jahitan tahun 5. Okey, murid-murid cikgu dah bersedia ke tak tu? Mesti dah tak sabar kan? Okey, jom kita mulakan. Sebelum kita mulakan, apa kata kita tonton dulu video? Dah boleh pakai baju raya. Apa nak pakai yang mana ya? 1, 2, 3. Pilih yang mana nak pakai baju apa? Hari raya. Anak wajib pakai baju raya. Baju baru aneka gaya. Baju kurung, baju Melayu, baju kebaya. Hey, semua ceria. Jom kita beraya. 1, 2, 3. Pilih yang mana nak pakai baju apa? Okey. Semua dah tengok kan? Tu daripada kartun ataupun daripada cerita Papa Pipi Zola tu kan? Apa yang kamu tengok dalam video tadi, dalam lagu tadi? Ya, betul. Mereka nak beli baju raya. Okey. Tadi dia ada sebut, Pipi ada sebut baju kebaya, baju kurung, baju Melayu dan sebagainya lah kan. Okey. Siapa di sini pandai buat baju sendiri? Siapa yang pandai jahit sini? Okey. Tahukah kamu, sebenarnya kita akan belajar tentang teknik-teknik jahitan baju. Okey? Okey, apa yang anda akan belajar hari ini? Pada akhir video ini, cikgu harap murid-murid cikgu akan dapat kenal pasti 6 jenis mata jahitan tangan pada artikel jahitan. Okey? Tapi, apa itu mata jahitan tangan? Dahlah mata. Menjahit lagi tangan lagi, mata ada tangannya. Inilah kita nak belajar ni. Okey. Kamu nampak gambar ni? Seluar tu dia sudah jahit-jahit dengan warna-warni kan? Itu merupakan contoh-contoh mata jahitan tangan. Tengok tu yang warna-warni, yang warna hijau, yang warna merah, yang warna kuning tu kan? Okey, mata jahitan tangan ni kita gunakan untuk mencantumkan fabrik ataupun kain, membuat kemasan di tepi fabrik ataupun sebagai hiasan. Okey, mencantumkan fabrik, kamu tengok di poket tu. Dia poket seluar jeans ni kan. Dia cantumkan untuk jadikan poket. Dia guna mata jahitan tangan, corak menjahit tu. Kemudian membuat kemasan di tepi fabrik. Kan kita akan buat kemasan supaya nampak smart di tepi dia kan. Dan yang terakhir adalah sebagai hiasan. Tengok love tu. Hiasan je kan, tak ada pun tak apa, tapi sebab dia cantik kita letak. Okey, kita akan belajar tentang jenis-jenis mata jahitan tangan. Okey, jenis yang pertama. Jahitan Kia. Ini adalah contoh bentuk jahitan Kia. Yang warna oranye tu, yang macam bintik-bintik tu, itulah dia hasil jahitan Kia. Okey, jahitan Kia ni kita gunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan.
Dia digunakan sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian kelim yang meretas serta menggantikan jahitan mesin. Okey. Dia kamu tahu mesin jahit kan? Bila mesin jahit yang biasa, dia akan menghasilkan jahitan kian. Jadi yang ni jahitan kian ni kita gunakan tangan. Okey. Corak dia macam ni. Okey. Apa maksudnya digunakan sebagai jahitan tetap dan menjahit bahagian kelim yang meretas? Okey. Kan kalau kamu pakai seluar selalu main lompat sana sini kan. Ada koyak kadang-kadang kan dekat kangkang tu. Itu seluar kamu sudah meretas ataupun ada orang panggil sudah tetas, koyak. Jadi kita gunakan jahitan kiak untuk mencantumkan semula ataupun kita tutup semula bahagian kelim yang meretas. Kelim tu bahagian percantuman antara dua fabrik, dua kain. Seterusnya adalah jahitan jelujur halus. Dah halus mesti ada kasar kan? Kita tengok kasar nanti, okey? Sekarang kita tengok jelujur halus. Okay, ini adalah jelujur halus. Macam tak ada beza pun kan? Sebenarnya dia lebih kurang sama tapi teknik yang berbeza. Dia digunakan sebagai jahitan tetap, digunakan untuk membuat kedutan atau sulaman pada fabrik. Jahitan ini juga digunakan untuk membaiki kelepet yang meretas. Okey. Kamu perasan tak kalau kamu ada langsir, dia ada kedutan. Tapi kedutan tu dia bukannya kedutan yang tak cantik. Jadi dia akan menjadi corak ataupun style lah, gaya dia kan. Sebab itulah langsir tu cantik. Corak jahitan yang kita gunakan untuk menjadikan langsir tu dia macam berkedut. Ada satu pattern, ada satu bentuk corak dia kan. Lipatan-lipatan tu. Kita gunakan jahitan jelujur halus. Kita terus pergi ke jelujur kasar. Jelujur kasar macam mana? Nampak perbezaan dia? Tadi rapat-rapat kecil-kecil. Sekarang besar-besar, jarak-jarak. Jahitan jelujur kasar digunakan sebagai jahitan sementara untuk menetapkan kedudukan dua atau lebih fabrik semasa menjahit. Okey. Yang ni kita tidak akan gunakan untuk menghasilkan baju ataupun pakaian yang ataupun apa-apa yang tetap. Okey, dia sementara saja. Sebab tu dia jarang-jarang dan mudah dibuka. Okey. Contohnya sebelum kamu nak menjahit mencantumkan seluar kamu guna jahitan jelujur kasar dulu untuk supaya dia boleh pegang. Yalah menjahitkan seorang-seorang mana ada sampai 4-5 orang. 4 orang tolong pegang. Aku pegang sana, aku pegang sana. Saya nak menjahit di sini. Okay. Memang lambat lah kan dan memakan tenaga banyak orang. Okey, jadi jelujur kasar ni sementara saja, okey. Kita akan buka semula. Seterusnya adalah jahitan insang pari. Ni macam cantik sikit nama dia kan, insang pari. Sebab bentuk dia pun macam insang pari. Kalau kamu tengok dia ada corak sedikit di situ kan. Okey, jahitan insang pari kita guna sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Okey, kita boleh guna sebagai hiasan. Kita juga boleh untuk menjadikan jahitan kita tu kemas. Okey, di mana kamu selalu tengok jahitan insang pari ni? Kamu mesti ada seluar jeans kan? Cuba kamu pergi tengok, kamu korek sekejap seluar jeans kamu tu. Di tepi dia tu kebiasaannya kita akan gunakan jahitan insang pari. Sebab nampak lebih bergaya kan kalau pakai tu. Seterusnya adalah jahitan sembat. Ini adalah bentuk jahitan sembat. Di mana kamu boleh tengok?
Sama juga dekat seluar kamu biasanya, ataupun dekat bawah langsir, bawah seluar kan. Kita lipat seluar kita dan kita gunakan jahitan sembat. Okey, kita gunakan untuk menjahit bahagian kelepet. Kelepet tu kamu tengok ada lipatan sedikit ke dalam tu kan, itu bahagian kelepet ya. Kita jahit untuk cantumkan bahagian tu. Biasanya supaya kain di hujung tu lebih tebal. Seterusnya adalah jahitan silang pangkah. Okey, jahitan silang pangkah ni bentuk dia. Pangkah-pangkah macam pagar kan. Okey. Jahitan silang pangkah digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian kelepet. Lipatan atau tepi kain serta sebagai jahitan hiasan. Okey, kamu tengok dia nampak cantik kan? Sebab itulah kita boleh gunakan dia sebagai jahitan hiasan. Kita juga boleh gunakan dia untuk mengikat ataupun menyambungkan, mencantumkan dua bahagian kain. Okey, selesai sudah 6 jenis tadi. Ingat tak? Kamu kena ingat, okey? Okey, ini soalan cikgu. Pilih salah satu pakaian kamu, kemudian cuba kenal pasti apakah jenis mata jahitan yang digunakan pada pakaian kamu itu. Okey. Kamu baca yang warna merah di bawah, kamu boleh pilih seluar jeans, seluar sekolah, baju Melayu, baju kurung, tudung kamu kah? Ataupun apa-apalah pakaian kamu yang ada menggunakan jahitan. Kalau ada baju uniform kamu, unit B uniform kamu, TKRS, kamu boleh ambil dan cikgu mahu kamu gambar bahagian jahitan tu dan hantar dalam grup WhatsApp. Kamu bagi tahu itu jahitan mata apa. Antara 6. Kamu kena pasti. Satu saja cikgu minta. Tak perlu banyak. Soalan ni ataupun aktiviti ni akan membuktikan ataupun menunjukkan sama ada kamu faham ataupun tidak apa yang cikgu terangkan, apa yang cikgu bebel dari tadi. Okey? Lepas ni kamu boleh terus cari, okey? Cikgu rasa itu sahaja dari cikgu pada hari ini. Semoga bermanfaat. Walaupun nampak agak mudah, tapi ini adalah pengisian kita untuk PDP dari rumah. Sekian, terima kasih. Bye-bye.